Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang pada anda semua yang sedang menyaksikan siaran secara langsung Facebook Live KKM pada hari ini 1 Jun 2021 dan pada petang ini saya bersama dengan rakan setugas saya, bukan Cik Arif, bukan Haris Amran, tapi kami hari ini bersama dengan Prof Hanis. Apa khabar Prof? Baik, Cik Yus. Ya, hari ini ialah hari menyambut selamat Hari Gawai Dayak. Sebutannya apa ni? Gaya Guru Gerai Nyamai. Betul tak tu kan? Betul. Kan? Mungkin betul kalau ada mungkin berlainan sedikit sebutannya, tapi kita cuba untuk menyampaikan apa tu ucapan selamat Hari Gawai kepada rakan-rakan kita yang berada di negeri Sarawak dan juga mungkin rakyat Sarawak ataupun Sarawakian yang berada di Semenanjung tapi tak dapat pulang untuk meraihkan Hari Gawai di negeri Sarawak. Baiklah, Prof, berapa ramai view kita ni, Prof? Kita ada lebih kurang 1,100 viewers sekarang ni. Dan terima kasih kepada anda semua yang sedang menyaksikan ni, tak kira dari mana anda berada. Kita nampak tadi ada Hairul Nora, kita ada siapa lagi, Sandy Wong yang saya nampak ni. Apa khabar semua? Muhammad Kashfil Arif dan Prof, hari ni adalah hari pertama kita ada lockdown. Ya. Jadi macam mana Prof nampaknya? Kan? Kat macam mana kan? Terkawal Setakat ni okey lah. Okey lah, jadi kita harapkan masa yang diberikan kepada kita lebih kurang 2 minggu Prof. Harap-harap kita dapat 2 minggu adalah tempoh ketika untuk kita tengok sama ada kita punya langkah ni berkesan atau tak. Betul. Jadi sama-samalah kita jaga SOP supaya kita dapat melandaikan keluk virus COVID-19 ini. Betul. Dan untuk pertanyaan semua, kita pun saya pun mendapat maklumat tadi tu sebenarnya COVID-19 ni varian terbaru telah diberikan nama baru oleh WHO kan. Jadi pakar, please explain. Okey, sebelum tu mungkin kita ada tertanya kan, apa itu VOC, apa itu VOI. Okey, jadi sebenarnya sebelum sesuatu varian tu diklasifikasikan sebagai VOC ataupun variant of interest, ada 3 kriteria yang WHO telah tetapkan. Yang pertama, varian ini menyebabkan lebih mudah menular, ataupun varian ini menyebabkan gejala yang lebih teruk, dan juga ataupun varian ini dapat mengurangkan keberkesanan langkah kesihatan awam, pengesanan diagnostik dan terapeutik, dan juga kebesaran vaksin itu sendiri. Jadi kalau sama ada varian ini mempunyai ketiga kriteria ini ataupun salah satu daripadanya, WHO akan mengklasifikasikan varian ini sebagai variant of concern atau membimbangkan. Okey. Kemudian untuk variant of interest ni pula, dia ni variant ini telah dikenal pasti menular di kalangan komuniti setempat yang menyebabkan kluster ataupun telah menular di beberapa negara. Dan pakar-pakar WHO akan menentukan bahawa variant ini adalah variant of interest. Jadi setakat ni kenapa WHO ini membuat satu kelas baru untuk variant ini? Sebab kalau kita menggunakan nama saintifik, mungkin orang awam susah nak ingat, susah nak faham. Betul. Jadi dia buat sistem nama baru ini berdasarkan abjad grade. Mungkin Prof boleh huraikan kepada kita mungkin nama-nama yang baru diberi tu. Jadi bagi varian-varian yang dah ada di Malaysia, nama-nama baru adalah seperti berikut. Yang pertama ialah varian B117 atau kita kenali sebagai varian UK. Yang ini dinamakan semula sebagai varian Alpha. Varian Alpha. Kemudian yang kedua ialah varian B1351 atau varian Afrika Selatan. Ini dinamakan sebagai varian Beta. Varian ini antara varian yang paling banyak setakat ini yang dikesan di Malaysia. Berdasarkan varian Beta. Varian Beta. Kemudian yang ketiga ialah varian B1617 atau varian India. Varian ini
dinamakan sebagai varian Delta untuk sublineage B16172 dan juga varian Kappa bagi sublineage B16171. Okey, untuk varian India ni dia ada dua jenis sublineage. So dia ada nama yang berbeza untuk sublineage ni. Okey, kemudian varian B1525 atau varian Nigeria. Okey, untuk varian ini dinamakan sebagai varian ETA. Okey, jadi yang last sekali ialah varian P3 atau varian Filipina. Varian ini hanya dilaporkan di Sarawak setakat ini. Varian ini dinamakan sebagai varian Theta, THETA. Okay, jadi setakat tu ada 5 varian yang telah dikesan di Malaysia setakat ni. Itulah dia penjelasan daripada Prof Hanis. Tapi tak kisah walaupun apa pun, varian apa pun, yang penting kita kena jaga SOP, betul tak? Betul. Kita tak kisahlah varian apa tu, beta ke alpha ke apa, yang penting kita jaga SOP, kita jangan keluar rumah kalau tak ada perkara yang perlu untuk mengeluarkan diri kita dari rumah tu. Baiklah Prof, mungkin ada maklumat terkini daripada JK JAF kalau ada? Ada, silakan. Okey. Sebelum tu, kita nak maklumkan terdapat 3 cara untuk mendaftar vaksin COVID-19. Yang pertama, melalui aplikasi MySejahtera. Yang kedua, boleh layari laman sesawang www.vaksincovid.gov.my. Yang ketiga, boleh juga menelefon di talian 1-800-888-828. Dan yang keempat, boleh mendaftar secara manual di klinik, hospital awam dan juga hospital swasta terpilih. Dan yang terakhir ialah melalui program temu seru atau outreach. Okey, jadi setakat 31 Mei 2021 jam 11.59 malam tadi, terdapat seramai 12,267,350 orang telah mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk program vaksinasi kebangsaan. Okey, jadi setakat semalam juga seramai 3,429 orang telah divaksin. Okey, dengan 1,80,568 orang daripadanya telah melengkapkan dos kedua vaksin. Jadi semalam juga menyaksikan 95,420 orang telah menerima vaksin, suntikan vaksin di seluruh negara, dengan 66,997 orang daripadanya adalah menerima dos pertama. Okey, jadi untuk info selanjutnya boleh layari laman media sosial Facebook ataupun Instagram JK-JAF. JKJAV. Itu dia maklumat terkini daripada JK-JAF yang telah kita kongsikan bersama dengan anda semua. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan-rakan kami di CPRC Kebangsaan kerana membekalkan data-data terkini COVID-19 secara harian. Dan juga terima kasih kepada pejabat Tan Sri KPK dan juga Dr. Faizul yang menjelaskan data-data. Dan juga terima kasih kepada seluruh freelancers kita ataupun petugas barisan hadapan KKM maupun agensi-agensi lain yang memastikan rakyat Malaysia sentiasa dalam keadaan tahap keselamatan yang tinggi dan juga kesihatan yang sentiasa kita berikan keutamaan. Baiklah Prof, tak apa lagi, teruslah kita ke laporan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia yang akan disampaikan oleh Prof Haris. Silakan. Terima kasih Encik Yus, dan juga terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal bersama kami untuk mengetahui perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia pada 1 Jun 2021. Bagi status keseluruhan terkini COVID-19 di Malaysia, terdapat 6,083 kes dilaporkan sembuh pada hari ini. Ini merupakan kes sembuh terbaru tertinggi setakat ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 496,121 kes dengan kadar kesembuhan 85.6%. Untuk laporan kes baru hari ini pula, terdapat 7,105 kes dikesan positif COVID-19 yang melibatkan 7,103 kes penularan tempatan dan juga 2 kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 579,421
462 kes. Manakala kes yang masih aktif pula sebanyak 80,474 kes. Dan bilangan kes ICU dan intubasi pula adalah sebanyak 872 kes, manakala 419 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Okay, bagi pecahan kes COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor kekal mencatatkan bilangan kes tertinggi hari ini dengan 2,068 kes, diikuti Kuala Lumpur 817 kes, Sarawak 703 kes, Kelantan 531 kes, Johor 431 kes, Pulau Pinang 400 kes, Negeri Sembilan 397 kes, Perak 387 kes, Sabah 318 kes, Melaka 249 kes, Kedah 236 kes, Terengganu 198 kes, Pahang 190 kes, Labuan 162 kes dan juga Putrajaya 18 kes, manakala Perlis tidak melakukan sebarang kes pada hari ini. Hari ini juga terdapat 27 kluster baru dilaporkan melibatkan 13 kluster di tempat kerja, 8 kluster komuniti, 3 kluster keagamaan, 2 kluster pendidikan dan juga 1 kluster kumpulan berisiko tinggi. Ini merupakan sekali lagi angka tertinggi kluster baru dikesan dalam sehari. Okey, yang paling tinggi sekali kluster daripada tempat kerja tempat kerja, ya. Okey, teruskan. Okey, jadi duga cita dimaklumkan juga terdapat 71 kes kematian dilaporkan hari ini, justru menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,867 kes. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. KKM juga ingin menasihatkan masyarakat agar terus berwaspada dan terus amalkan nasihat-nasihat ini dalam kehidupan harian, iaitu yang pertama, elakkan 3C dan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, iaitu memakai alat penutup separuh muka, face mask, di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan juga warn, iaitu amaran daripada KKM yang lebih berkonsepkan peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan, termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan juga pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Dan seterusnya, bagi mengetahui perincian kes COVID-19 pada hari ini, anda boleh layari media sosial rasmi KKM di platform Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Okey, sebelum kita berpisah, seperti biasa, Hayati Mutarakatan disahkan khas untuk anda semua. Silakan Cik Yus. Baiklah, terima kasih Prof. Saudara, kejayaan dan kegagalan adalah dua perkara yang selalu akan hadir dalam hidup anda. Dan kehadirannya adalah untuk menjadikan anda insan yang lebih baik. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP dan semoga kita sama-sama dapat meningkatkan lagi kepatuhan kita kepada SOP dan insyaAllah dengan tindakan kita tu kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 di dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.